Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini, kami akan membincangkan topik cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri dari 4 orang iaitu Nur Fatina Jiha binti Hamli dan Misha Nuridina binti Mazlan yang akan mengupaskan topik cabaran berita palsu dalam masyarakat digital. Manakala Azwa Balkis binti Ahmad Rizali bersama Siti Hajah binti Muhammad Asni akan menerangkan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Antara analisa cabaran yang akan disampaikan ialah mengejar populariti, mengauk keuntungan dan kehilangan pendapatan. Seterusnya, bagi penyelesaiannya pula ialah penguatkuasaan undang-undang, kempen digital dan peranan masyarakat. Saya Nur Fatina Jiha binti Hamli akan membentangkan tajuk kertas kerja popular saya iaitu cabaran berita palsu dalam kalangan masyarakat digital. Menurut masyarakat umum, berita palsu merupakan propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat yang salah secara sengaja melalui media akhbar tradisional maupun media sosial dalam talian. Kebiasaannya, berita palsu disiarkan adalah dengan niat untuk mengabuli mata ramai untuk mengaitkan pihak tertentu demi kepentingan sendiri. Berita palsu makin relevan dalam politik pasca kebenaran. Dengan perluasan teknologi, makin perlunya tontonan. Akses mudah kepada pendapatan iklan atas talian meningkatkan polarisasi politik dan populariti media sosial, terutamanya Facebook Newsfeed. Semuanya terbabit dalam penyebaran berita palsu untuk menyaingi berita sah. Golongan yang turut terbabit dalam menjana dan menyebarkan berita palsu ialah ahli politik, khususnya pada waktu pilihan raya. Antara cabaran berita palsu dalam kalangan masyarakat digital ialah wujudnya wartawan yang tidak bertauliah dalam kalangan netizen. Hal ini tercetus apabila sikap mereka yang hanya memikirkan tentang populariti yang bakal diperolehi daripada perbuatan mereka yang menyebarkan berita palsu sesuka hati tanpa memikirkan kesan terhadap golongan masyarakat yang mempercayai berita yang disebarkan. Justru, mereka menjalankan kerja penyebaran berita palsu dengan aktif sekali kerana beranggapan mereka tidak akan tertangkap oleh pihak yang berkuasa disebabkan oleh perbuatan yang tidak bertanggungjawab itu. Melalui tajuk yang menarik minat si pembaca untuk mengetahui ulasan yang lebih lanjut menyebabkan mereka turut memperolehi populariti yang memuncak dalam media sosial. Cabaran kedua ialah sikap berlumba-lumba dan sentiasa mahu menjadi orang pertama dalam menyebarkan sesuatu berita. Penularan berita palsu mudah berlaku, tambahan pula dan suasana dunia tanpa sepadan dan kemajuan digitalisasi hari ini yang dikatakan menyumbang kepada kekeliruan orang ramai dalam menentukan kebenaran sesuatu maklumat. Hal ini berpunca apabila sifat simpati dan empati tidak lagi wujud dalam diri seseorang individu sehingga menyebabkan mereka hidup dalam keadaan tidak menghiraukan keadaan sekeliling dan hanya mementingkan diri sendiri walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Seperti menyebarkan berita sensasi tanpa peduli untuk menyemak dahulu kesahihan fakta menjadi antara punca penyebaran maklumat palsu. Cabaran seterusnya ialah wartawan sendiri yang berkongsi maklumat yang belum ditentusahkan dengan niat untuk mendapatkan sokongan umum. Kesannya, berita yang dilaporkan mengandungi beberapa maklumat yang tidak sahih dan boleh menyebabkan berlakunya kekeliruan pemahaman dalam kalangan masyarakat sehingga menyebabkan wujudnya fitnah. Hal ini berpunca daripada sikap wartawan yang tidak lagi berdisiplin dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelaku berita. Oleh hal yang demikian, boleh menyebabkan berlakunya disinformasi apabila sesuatu maklumat yang belum ditentusahkan disebarkan kepada masyarakat umum dengan niat proses penentusahan itu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, atau lebih tepat lagi, mereka membuat spekulasi sendiri terhadap berita yang tersebar. Saya Misha Nuridina binti Mazlan akan menyambung cabaran dalam berita palsu. Ramai yang terkesan dengan berita palsu yang disebabkan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita yang tidak sepatutnya disebarkan dan ditularkan. Antaranya adalah pemilik gerai-gerai makanan yang mencari rezeki halal pada setiap hari. Mereka terkesan akibat individu yang disebutkan sebentar tadi memalsukan berita tentang gerai mereka yang mempunyai bilangan kes COVID-19 yang sangat tinggi. Ini menyebabkan tiada lagi pelanggan yang dapat ditarik ke gerai mereka.
Hal ini dapat dikaitkan kerana pelanggan takut akan dijangkiti penyakit yang boleh membawa maut. Walhal sebenarnya berita tersebut adalah palsu semata. Seterusnya, isu yang sedang hangat meniti dari bibir ke bibir masyarakat pada ketika ini, iaitu isu COVID-19 yang tiada siapa tahu bilakah pengakhirannya atau mungkin juga tiada ubatnya, menjadi penyebab kepada hampir keseluruhan masyarakat kehilangan pendapatan. Ada juga yang terpaksa dibuang kerja kerana majikan mereka tidak dapat membayar gaji. Hal ini dikaitkan dengan penyebaran berita palsu di platform-platform digital untuk meraih wang yang banyak tanpa perlu keluar daripada rumah. Mereka hanya perlu memuat naik apa sahaja video atau berita yang mereka terima dalam sosial media tanpa perlu memeriksa kesahihannya. Mereka hanya memerlukan beberapa like dan view sahaja, maka jumlah wang di bank semakin bertambah. Nama diberi Azza Balkis binti Ahmad Razali dan saya akan teruskan dengan cara penyelesaian menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Bagi isi saya yang pertama yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah bagi penyelesaian dalam penyebaran berita palsu ini ialah penguatkuasaan undang-undang. Dalam Akta Berita Palsu 2018, penyebaran berita palsu boleh dikategorikan sebagai suatu kes jenayah. Dan bagi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Hasutan 1948 juga boleh diketengahkan sekiranya berita palsu ini disebarkan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat Malaysia yang lain. Penguatkuasaan undang-undang ini adalah satu usaha untuk memberikan amaran atau peraturan dalam sebarang penyebaran berita akan lebih terkawal dan berita palsu dapat dibantras dengan mudah. Jika berita palsu disebarkan melalui internet pula, suspek yang membuatnya akan dituduh mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan jalan lebar atau internet untuk penyebaran berita yang tidak benar atau menyebarkan berita yang boleh membahayakan keselamatan negara dan individu seseorang. Sebenarnya, Akta 1968 ini membenarkan kerajaan menyekat berita yang dianggap menimbulkan keraguan kepada masyarakat dan seterusnya dapat membantras penyebaran berita palsu. Saya beralih pula kepada isi saya yang kedua, iaitu mengadakan kempen digital. Dunia kini yang semakin pesat dengan teknologi selayaknya menggunakan platform yang sedia ada dan sedang menaik di mana setiap berita dapat disampaikan dengan lebih cepat dan berkesan. Kempen digital ini bukan sahaja dibuat tapi dapat memberikan kesan kepada rakyat iaitu berita dan laporan yang sah dapat diberikan. Kempen digital ini dapat bertindak menangani penyebaran berita palsu yang boleh menyebabkan keadaan gusar dan mengancam ketenteraman awam. Seterusnya, dapat berterusan memberikan info yang tepat dan padat berkenaan dasar-dasar kerajaan dalam sesuatu hal. Saya Siti Hajah binti Muhammad Hasni. Penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban yang seterusnya ialah peranan masyarakat. Peranan masyarakat amat penting untuk mengurangkan penularan berita palsu ini. Oleh hal yang demikian, cara untuk membantu mengurangkan penularan berita palsu ini ialah masyarakat perlulah pertimbangkan terlebih dahulu berita yang disampaikan itu sama ada benar atau tidak. Jika tidak pasti, jangan kongsi. Selain itu, kita sebagai rakyat perlulah membaca sesuatu berita yang melewati tajuknya. Jangan hanya membaca tajuknya sahaja dan membuat spekulasi sendiri tentang tajuk berita yang disampaikan. Perlulah membaca isi di dalamnya untuk mengetahui benda yang sebenar. Hal ini boleh menyebabkan semakin berleluasa penularan berita palsu itu. Seterusnya, kita juga haruslah memeriksa penulisnya terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana untuk mengelakkan daripada mempercayai skamer.
Pada era globalisasi ini, skema semakin berleluasa. Oleh itu, kita perlulah berhati-hati ketika membaca sesuatu berita atau artikel itu dan melihat penulisnya terlebih dahulu. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Akhir sekali, kita juga boleh menilai dahulu sokongan daripada pihak lain untuk memastikan sama ada berita itu dapat disokong atau tidak. Jika ramai yang tidak menyokong dengan berita yang disampaikan, maka jangan mudah terpedaya dengan berita yang disampaikan itu. Selidik terlebih dahulu berita yang disampaikan supaya tidak memakan diri kita. Rumusan kepada cabaran masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dan peradaban. Penggunaan teknologi digital juga semakin berkembang dari hari ke hari selaras dengan arus kemodenan. Penggunaannya sudah tidak lagi dapat dikawal kerana jumlah pengguna yang terlalu ramai dan tidak terkira. Oleh hal yang demikian, setiap lapisan masyarakat haruslah memainkan peranan sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan kempen digital yang dijalankan berjalan dengan lancar dan berkongsi maklumat yang sudah dipastikan kesahihannya. Hal ini untuk menyadarkan semua masyarakat jangan terlalu mudah mempercayai sesuatu artikel atau berita itu. Selain itu, ibu bapa juga perlu memberi pendidikan perhatian yang baik dan mencukupi untuk anak mereka supaya mereka tidak terjerumus untuk mencari perhatian luar sehingga memudaratkan diri mereka sendiri disebabkan terlalu ta'assub untuk meraih publicity. Seterusnya, pihak produksi sepatutnya menapis pengambilan wartawan dan melatih mereka menjadi wartawan yang berdedikasi supaya kita dapat melahirkan wartawan dan netizen yang sentiasa berjaga-jaga dengan memastikan tahap kesahihan yang paling maksimum sebelum menyebarkan sesuatu berita. Selain itu, pihak atasan hendaklah sentiasa cekap dan berwaspada dengan segala kegiatan berita palsu yang tersebar di dalam sosial media dengan menyenarai hitamkan laman sesawang yang selalu sahaja memberikan maklumat tentang berita palsu di dalam internet. Akhir sekali, setiap individu wajib menitik beratkan sikap rajin membaca dan menganalisa dahulu berita dalam kalangan masyarakat supaya kita lebih berhati-hati untuk berkongsi sesuatu berita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like and share. Jumpa lagi.